ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada kurnianya pada tengah hari yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita daripada solat fardu zuhur secara berjemaah dan seterusnya kita berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini sangat besar keuntungan dia, kerana bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini khas untuk umat Islam recharge balik, reset semua. Kalau bahasa kereta tu dipanggil overhaul. Apa yang ada dalam diri kita ni dibuang balik, diperbetulkan semula. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita Ramadan, tentu agak-agak kita jadi apa? Kalaulah kata bulan Ramadan tak ada, setahun mesti ada sekali Ramadan. Tapi cuba bayangkan bahawa kalau Ramadan tu tak ada. Dia kata tak ada Ustaz, 2 tahun lepas tak ada Ramadan. Ramadan ada pengimarahan masjid yang tak ada. Ramadan tu still ada. Kita lagi kuat beribadatlah dalam bulan Ramadan 2 tahun lepas. Kan? Yang mana makmum dulunya jadi imam, semua jadi imam. Yang tak pernah baca khutbah raya semua. Hebat ha? Walaupun tak ada pengimarahan masjid, naik pangkat. Tahun ni turun pangkat balik. Tapi sebutnya bahawa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita Ramadan tu. Sebab kalaulah kita ni tak tahu tujuan sebenarnya Allah berikan Ramadan pada kita, maka kita masuk dalam bulan Ramadan ni bertahun pun, 100 kali masuk dalam bulan Ramadan pun tak ada guna tuan. Sebab matlamat dia kita tak tahu apa dia. Kita ni kalau buat satu mesti tahu matlamat dia. Orang meniaga matlamat dia untung. Tak ada pernah saya jumpa orang meniaga sajalah saya sebenarnya meniaga ni nak rugi dia. Tak betul tu. Orang yang bekerja dia mesti ada target dia. Apa dia nak? Pangkat ni, gaji ni. Orang yang main bola dia ada matlamat dia. Apa dia? Nak jaringkan gol. Tu matlamat dia. Setiap apa yang dia buat, kita buat semua ni mesti ada matlamat. Jadi Allah berikan kita Ramadan, dia ada matlamat dia. Dan kalaulah kita tak tahu matlamat dia apa, alangkah ruginya kita duk masuk bulan Ramadan tapi tak jadi apa. Tu yang kita duk tiap-tiap tahun duk goodbye to Ramadan. Kita say goodbye to Ramadan, kita bawa semua sekali dengan matlamat-matlamat yang Allah dah bagi pada kita tu, kita pulangkan balik. Tu yang keluar Ramadan dalam keadaan kita back to normal, jadi balik seperti mana sebelum Ramadan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Tu matlamat dia. Tiap-tiap tahun kita dengar ayat ni tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan pun hafal dah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita duk dengar tattaqun. Bedia tak takut ni. Yang Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah sebut dengan mudah-mudahan manusia sebut tak sama. Lain tu kan. Kita kalau sebut mudah-mudahan belum tentu jadi. Belum tentu dapat. Bawa masuk satu orang dalam kandang rimau, kunci dia dalam tu dengan rimau sekali. Kata pada dia, mudah-mudahan engkau selamatlah dengan rimau dalam tu tadi. Belum tentu selamat.
Sebab manusia sebut. Kita kadang kita nak bagi tahu orang supaya balik kampung hati-hati. Bawa kereta elok, hati-hati, mudah-mudahan kau selamat sampai. Mudah-mudahan yang manusia sebut belum tentu selamat. Boleh jadi selamat, boleh jadi tidak. Tapi bila Allah yang sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, maknanya garanti kau jadi orang bertakwa. Pasal apa garanti Ustaz? Pasal kau lah orang bertakwa tu. Kita sedar ataupun tidak saja. Sebab tu saya sebutkan tadi bahawa 30 hari kita duduk dalam bulan Ramadan, kitalah orang yang bertakwa yang Allah panggil tu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau jadi orang yang bertakwa setelah daripada bulan Ramadan, kerana 30 hari dah kau jadi orang bertakwa tu. Saya akan bawa bukti untuk kita bagi tahu betul ke kita ni orang bertakwa. Sebab kadang orang tak perasan kan? Tak perasan. Tu yang saya sebutkan tadi, bila dia keluar bulan Ramadan, seolah-olah macam dia tak pernah buat apa-apa pun dalam bulan Ramadan. Jadi balik. Sedangkan 30 hari tu, kalau sebut takwa saja, Allah akan didik akidah kita, ini takwa. Allah akan didik ibadah kita, ini takwa. Allah akan didik akhlak kita, ini takwa. Dia tak boleh lari daripada tiga. Dan ketiga-tiga ini dalam bulan Ramadan. Perfect. Siapa? Kita. Saya nak sebutkan bahawa dalam bulan Ramadan semua orang jadi orang bertakwa. Betul kan? Tuan-tuan tengok sendiri pun dah tahu dah. Minta maaf, orang yang sebelum bulan Ramadan tak tutup aurat, masuk dalam bulan Ramadan dia tutup aurat. Tak apa, yang ni tuan-tuan jangan perli dia, tak elok. Kan kadang-kadang kita duduk perli, alah baru masuk Ramadan. Masuk Ramadan je tutup aurat, nanti buka keluar Ramadan buka balik, jangan. Boleh jadi Allah bagi hidayah pada dia waktu tu. Kita duduk perli dia, lepas tu dia tak tutup aurat dah. Ada orang sebelum Ramadan dia buka aurat, dalam Ramadan dia tutup aurat. Pasal apa? Pasal dia lah yang takwa tu. Dalam bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dia mencuri, masuk bulan Ramadan dia berhenti mencuri. Kita tanya dia tak mencuri hari ni. Astaghfirullahalazim Ustaz. Dia marah kita. Ramadan kan kata dia. Dia tahu pasal apa? Pasal tu bulan mulia. Dia tak nak buat dosa maksiat. Saya nak sebutkan bahawa kita lah orang yang bertakwa tu, sebab Allah didik kita bukan sehari dua, 30 hari. Baik, saya nak terus pergi pasal masa singkat. Sebab tengah hari dia tak boleh kuliah lama-lama, ngantuk semua nanti. Yang pertama saya sebut akidah tadi. Okey, tuan-tuan, saya nak tuan-tuan fokus akidah, ibadah, akhlak. Tiga-tiga ni perfect lah. Tapi sebab kita tak perasan, kita pulangkan balik takwa tu pada Ramadan. Siap goodbye lagi pada Ramadan. Apa maksud akidah? Akidah maksudnya adalah keimanan kita, kepercayaan kita pada Allah. Kita punya keimanan dan kepercayaan dalam bulan Ramadan tip-top, tuan-tuan. Perfect. Contoh, baik. Ibu-ibu duduk di rumah seorang. Ayah tak ada, ayah pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, tak ada orang pun di rumah. Tak tahu macam mana hari itu pukul 11 pagi baru. Lapar bukan main, perut bunyi keruk-kerak. Tapi tak ada orang di rumah. Nak kata tak sahur, pagi tadi sahur, banyak 2 pinggan makan. Tapi pukul 11 ada bunyi keruk-kerak, lapar betul, tak tahu pasal apa. Pergi dapur tengok buka tudung saji, ada sahur punya makanan pagi tadi. Soalan saya, potensi ataupun tidak untuk diambil makanan tadi, dia makan, batal memang batal. Dia makan, kemudian dibuat muka puasa balik. Boleh ataupun tidak? Boleh. Batal memang batal. Tapi saya nak katakan dia boleh buat ataupun tidak. Untuk dia makan supaya kenyang, kemudian dibuat muka puasa balik. Suami dia balik, dia tanya, yang awak puasa ini? Puasa lah bang, tengok muka lah, kata dia. Dia setiap muka dia. Dia boleh buat. Soalan saya, kenapa dia tak berani buat? Walaupun dia duduk seorang di rumah. Tuan-tuan akan jawab, pasal takwa lah Ustaz. Memanglah takwa. Saya kaitkan dengan akidah. Takwa ni 3. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah kita tu, kenapa walaupun kita duduk seorang di rumah, kita nampak Maggi Cup, kenapa kita tak nak masak dan kita makan? Kemudian buat muka puasa balik. Kenapa tak boleh buat? Kerana ketika itu kita yakin, walaupun kita duduk seorang di rumah, Allah sedang pandang kita. Ini akidah. Berapa hari Allah didik? Bukan sehari, tuan-tuan, 30 hari. Dan tiap-tiap kali Ramadan kita rasa macam ni. Tiap-tiap kali Ramadan yang kita masuk, 30 hari Allah didik kita. Kita duduk seorang pun tak berani nak buat benda yang dosa dan maksiat. Jangan kata ibu-ibu lah, tuan-tuan, ayah-ayah pun sama. Tengah hari buta panas terik, nak pergi mana? Duduk di masjid, pergi tandas,
tandas tu bilik yang kecil saja, tengah hari buta, panas terik, buka air, buka pipe, air keluar warna-warni. Ya Allah, letak air sesedap kata dia. Walaupun dalam keadaan tengah hari buta, dia duduk dalam bilik air seorang-seorang kecil. Soalan saya, potensi ataupun tidak untuk dihirup air itu sampai kenyang. Dia keluar, dia buat muka puasa balik, boleh ataupun tidak? Boleh. Batal, memang batal. Orang tanya, mat puasa ini? Puasa lah bang, tengok muka lah, kata dia. Dia tengok muka dia. Nak sebutkan bahawa dia boleh buat ataupun tidak? Boleh. Tapi kenapa dia tak berani buat? Sebab pada ketika itu Allah sedang pandang dia, walaupun dia duduk dalam bilik kecil. Ini akidah. Berapa hari Allah didik? 30 hari. Tuan-tuan, 30 hari, satu masa yang panjang. Allah didik kita setiap hari. Yang Allah didik kita, Allah pandang kita, Allah dengar kita. Kadang nak mengumpat dalam bulan Ramadan, tak berani dia mengumpat. Nak sidai kain tu, tiba-tiba tengok jiran sebelah keluar tu, dia nak cerita semalam tu. Jangan, kau tahu semalam tu dia tengah-tengah nak mengumpat tu, dia terfikir dia puasa tu, dia tepuk mulut dia, astaghfirullahalazim, aku puasa lah jah, lain kali lah lepas raya tu sambung, kata dia. Lepas raya pun nak sambung. Tapi kenapa tak sambung waktu tu? Sebab dia yakin ketika itu Allah sedang dengar dia. Ini akidah. Siapa ni tuan-tuan? Kita lah. Tak tengok orang lain, kita, memang kita lah orang tu. Itu yang Allah kata la'allakum tattaqun tu kan? Tapi sayang, 30 hari Allah bagi sifat tu pada kita. Akidah tu perfect lah. Esok 1 Syawal, dia goodbye kan Ramadan, dan dia pulangkan balik takwa tu pada Ramadan. Bye Ramadan, nah ambil balik takwa ni, aku tak nak, aku nak jalan balik seperti mana biasa. Esok 1 Syawal, dia berani mengumpat depan-depan jalan, dia berani mencuri, dia berani memfitnah, seolah-olah waktu tu dia tak yakin lagi Allah sedang pandang dia. Allah, rugi tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan masuk 100 tahun pun, 100 kali Ramadan pun, tak tahu matlamat dia apa. Tuan-tuan masuk banyak kali pun takkan berjaya. Ni yang dikatakan sebagai matlamat tu. Sebab kita dah jadi orang yang bertakwa tu. Kitalah orang akidah kan? Tak berani nak makan seorang-seorang, tak berani minum seorang-seorang, tak berani mengumpat, tak berani. Kuih hidung lah kita berani. Ini tiap-tiap tahun memang ada soalan gini kan? Tiap-tiap tahun, saya lah belum dapat lagi, tahun ni tak dapat lagi soalan. Tapi mesti ada lah nanti. Orang mesti tanya, Ustaz, kuih hidung batal tak? Subhanallah. Kita pun, bukan tahun lepas awak tanya juga, kata dia. Lupa dah Ustaz, dah setahun, kata dia. Kuih hidung pun tak berani pasal apa? Takut batal. Mana ada batal, tak batal. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Punya jaga dan punya berhati-hati, tak nak bagi batal puasa kita. Tu yang kita duk jaga tu, makan, minum. Okey, habis. Akidah habis. Yang kedua, ibadah kita. Ini dah 30% dah ni. Daripada takwa yang Allah kata la'allakum tattaqun tadi tu, habis dah 30%. Dah ada dalam diri kita. 30 hari Allah didik. Lepas ni tuan-tuan, kita keluar Ramadan, jangan pulangkan takwa tu pada Ramadan. Kita ambil sebab dah ada. Kita dah ada dalam tu. Yang kedua, ibadah. Ibadah ni cerita pun panjang. Ibadah ni termasuklah solat, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk baca Quran. Tuan-tuan, saya nak sebut solat je, tak payah sebut lain. Kalau kita ada masa lagi, kita bincang ibadah ni panjang-panjang. Tapi solat ni yang Allah didik kita supaya jadi orang bertakwa dalam keadaan 30 hari Ramadan. Siapa yang tak jaga solat dia? Nak pula kita ni memang orang kaki masjid, lagi jaga sembahyang. Betul Lagi jaga sembahyang. Kita jaga waktu subuh, kita jaga waktu zuhur, kita jaga waktu asar. Tuan-tuan tengok subuh kita. Hari ni azan pukul 6. 1 minit dia dah angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bawa azan tapi dah angkat takbiratul ihram. Nak sebutkan memang tepatlah sembahyang subuh tu. Kalau bukan bulan Ramadan, azan pukul 6, 6 suku tak bangun lagi. Kita taklah, kita orang masjid insya-Allah. Kan? Tapi kebiasaannya begitu. Ya, 6 suku. Kadang 6 suku dah bunyi loceng tak bangun lagi. Nganjakkan sikit, 6.30 lah bangun. Kan 6.30 bunyi pula loceng, nganjak lagi 6.45. Itu kan kerja kita. Duk tolak, lalah pukul 7 dah. Tapi bulan Ramadan tak jadi macam tu. Bulan Ramadan dia pukul 6 subuh, pukul 6 itulah dia angkat takbiratul ihram. Berapa hari Allah didik subuh kita tepat? 30 hari. Macam mana boleh tepat Ustaz? Pasal sahur tadi itulah. Sebab tu puasa
dia dianjur dan disunatkan untuk sahur. Sebab sahur ni ada barakah. Barakahnya untuk jaga subuh. Sahur ni tuan-tuan bukan pukul 12 malam sahur. Tu bukan sahur nama dia. Tu siapa? Sahur ni sahabat tanya pada sahabat seorang lagi, dia kata macam mana waktu subuh, macam mana sahur Nabi, waktu bila yang Nabi sahur ni? Sahabat kata sekurang-kurangnya dibacakan ayat Quran 50 ayat Quran sebelum masuk waktu subuh. 50 ayat Quran bacaan tartil dan tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tartil tajwid 50 ayat. Bukan baca laju innal ladzina kafaru, itu 10 minit siap dah. Kan? Macam semayang tarawih 20 rakaat di Indonesia berapa minit? 7 minit tuan-tuan. 20 rakaat 7 minit, subhanallah. Punya cepat. Agak kalau ada dekat sini kita nak pergi tak? Pergilah kan, pasal habis cepat morih boleh. Laju betul. Tapi bacaan 50 ayat Quran tartil tajwid lebih kurang 30 minit 40 minit lebih kurang. Tapi bukanlah maksudnya lebih 30 minit tu tak jadi sahur. Sahur afdalnya makin dekat nak subuh makin afdal sahur dia kat situ. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kata Nabi. Kerana pada sahur itu ada barakah. Antara barakahnya subuh tadi. Orang dah sahur nak tidur tak boleh pasal apa, lepas makan tiba dengar azan terus sembahyang. Yang pergi masjid datang masjid. Tapi jaga waktu solat, jaga subuh 30 hari Allah bagi kita jaga 30 hari waktu subuh tu tepat. Zuhur sama juga, orang nak pergi mana? Buktinya hari ni zuhur kita duduk kat masjid. Azan kita dah ada dekat masjid. Sebelum azan sampai masjid dah. Tadi saya sampai awal saya tengok ramai orang. Sebelum azan dah sampai dah ramai. Subhanallah, hebat orang Damansara ni. Kan? Nak sebutkan bahawa Ramadan boleh jaga waktu zuhur ni. Kalau bukan bulan Ramadan, zuhur kat luar lagi tengah makan. Nantilah makan nanti baru pergi masjid semayang. Tapi bulan Ramadan tak. Nak pergi mana masjid? Masjid je yang buka, kedai makan tak buka. Datang masjid walaupun dia rehat sekejap sebelum nak masuk waktu, dia rehat kat luar. Qailullah. Relax. Azan dia bangun, dia semayang sama. Asar pun sama nanti. Orang waktu kerja dia tak balik lagi, dia semayang dulu sebab takut jam, nanti nak pergi bazar, balik tu buka senang. Asar dia jaga. Maghrib lagi orang jaga tuan-tuan. Siapa yang tak jaga waktu maghrib? Cakap. Semua orang jaga waktu maghrib. Paling alert waktu maghrib dia jaga. Paling alert. Tak pernah lagi lah saya tengok orang terlupa buka, tak pernah. Sahur pernah. Muka muram, Ustaz muka muram sangat ni, terlupa sahur lah Ustaz. Tu pernah. Tapi terlupa buka belum lagi, saya tak pernah lagi. Tuan-tuan tak tahulah pernah jumpa ke tidak? Muka muram pasal apa? Terlupa buka lah Ustaz. Lah pergilah buka. Tak pernah jumpa lagi. Pasal apa? Setiap hari orang akan alert dengan maghrib. Waktu maghrib dia tahu pukul apa tepat tuan-tuan. Kalau kita kata hari ni 7.22, 21, orang salah sebut dia bawah. Hari ni maghrib pukul apa? Hari ni rasanya macam 7.22. 7.21. Jangan dengar dia. Marah dia. Seminit pun dia kira. Hari-hari dia tengok waktu maghrib. Habis Ramadan tak tengok dah, tak tahu dah maghrib berapa. Tanya balik berapa maghrib. Tahu dah Zat, 8.30 rasanya. Dah 8.30 jauh pula dah. Maghrib orang jaga. Pasal apa? Pasal Allah didik ibadah kita. Ni 30% juga ni. Akidah 30%, ibadah 30%, tuan-tuan. Dah ada dalam diri kita 60%. Cuma maghrib tu tak dibenarkan untuk makan banyak. Sebab lepas ni nak ada aktiviti lagi. Ada isyak, ada tarawih, ada tadarus kalau ditambah. Kalau dia makan banyak, okey saya tegur sikit bab buka ni. Sebab kadang ada orang dia tak perasan. Dia bukan buka, dia memindahkan waktu makan saja. Ada orang dia buka sampai 3 pinggan tuan-tuan. 3 pinggan. 1, 2, 3. So isteri dia tanya, banyak bang buka puasa ni 3 pinggan? Oh ni pagi punya, ni tengah hari punya, ni malam punya. Dia qadakkan saja pada waktu buka tu. Ini bukan puasa kata Imam Al-Ghazali. Ini memindahkan saja waktu makan kepada waktu buka. Tujuan puasa untuk kurangkan makanan. Pagi dengan tengah hari tak makan, tolaklah, tak payah makan dah. Malam makan macam mana kita biasa makan. Sepinggan je lah. Ini pergi ke bazar, la ilaha illallah. Kalau ada 20 jari, 20 tu dilekatkan je dengan plastik. Mujur 10 je. 10 tu pun penuh dah tuan-tuan. Bawa 10 kilo makanan. Roti john, martabak, ikan bakar semua masuk.
Air yang dekat rumah pun beli juga air tu sampai 5 color ada. Punyalah nak buka puasa macam setahun tak makan. Lepas tu bila makan kenyang, sandar dekat dinding. Sembahyang maghrib, hancur. Bang, sembahyang maghrib bang. Awak sembahyang dululah. Saya nak turunkan makanan ni tu dia. Sandar sambil tengok cerita, relax. Isterinya dah balik tarawih, dia kat situ lagi. Tak sembahyang bang. Tak tahulah, tak turun-turun makanan dia kata dia. Dah memang makan banyak. Kita kalau makan biasa je. Itu tujuan, bentuk tujuan puasa. Tuan-tuan, kita kalau buka kitab tasawuf, first kali Imam Al-Ghazali ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia akan sebut bab tentang syarhut ta'am, loba atas makanan ataupun banyaknya makan. Dia mulakan dengan sini pasal apa? Pasal makanan boleh mencorak hati kita. Makanan boleh mencorak hati kita. Yang dulunya kita makan sebelum Ramadan berapa hari sekali? Saya tolong kirakan tuan-tuan, tak apa. 6 kali satu hari kita makan. Bila? Pagi makan, pukul 10 makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan, tengah malam makan, siapa? 6 kali satu hari kita makan. Entah dalam tidur, entah pun makan juga tak sedar je tu. 7 kali makan. Tapi dalam bulan Ramadan kita makan sehari sekali je. Jangan pergi tambah makanan lain. Sebab tu hari ini kita boleh buat macam-macam. Kita boleh ibadah macam-macam. Pasal apa? Pasal makanan tak masuk dalam badan. Mata pun tak tengok maksiat. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, walaupun ada wanita-wanita yang datang kadang tak tutup aurat dengan sempurna, kita tak tengok sangat. Pasal apa? Pasal kita tengok dia dah macam ayam dah. 6:30 petang tuan-tuan, perut dah bunyi dah, nak tengok apa aurat orang, nafsu tak ada. Tak ada pun tuan-tuan. Pasal makanan itu bila kurang, nafsu tu dipress, hilang nafsu. Dan ringan badan kita untuk beribadat. Tuan-tuan tengok hari ni kita boleh beribadat, tadarus Quran, malangkan qiyamul lail. Tuan-tuan tengok beza Kalau sebelum bulan Ramadan, lepas Isyak, imam announce kan, okey tuan-tuan, insya-Allah lepas sembahyang Isyak kita nak kena buat solat hajat. Jadi kalau siapa yang berkelapangan silakan. Dia pun kata, imam jalan dululah, saya sembahyang hajat di rumah seorang. Tak boleh dia duduk diam-diam. Lama-lama dalam masjid tu tak boleh sebelum Ramadan. Tapi masa Ramadan pukul 11 malam kat masjid lagi tuan-tuan. Ni bukti bahawa kita lah orang bertakwa tu. Tapi sayang sayang 30 hari Ramadan pergi, dia say goodbye to Ramadan. Bye Ramadan. Nah, ambil balik takwa ni, aku nak jalan tanpa takwa. Besok 1 Syawal, subuh pun hancur, dengan semayang-semayang raya pun hancur. Siap-siap bangun nak pergi semayang pukul 11 pagi lah. Mak dia tanya, gimana mat? Pergi semayang raya. Semayang raya kepada imam pun dah balik kampung. Subuh tak buat. Semayang raya tu sunat tak apa, tapi subuh tu hancur. Berapa hari yang Allah bagi kita kawal subuh kita? 30 hari. Masuk Syawal, subuh paling utama, hancur terus. Zuhur hilang, asar dah tak nampak dah, maghrib pun tak datang lagi dah ke masjid, hilang dah. Isyak pun dah tak ada, semua pergi ziarah aja banyak. Hilang tuan-tuan. 30 hari yang Allah bagi itu. Sebab kita bukan buat untuk Ramadan tu. Kita sebenarnya buat 30 hari itu untuk bekalan kita 11 bulan lagi ni, untuk nak tempuh supaya jumpa balik Ramadan. Itulah bekalan kita 11 bulan. Tapi sebab kita tak perasan yang kita lah orang bertakwa tu, maka kita pulangkan balik takwa tu pada Ramadan. Kita jalan balik 11 bulan dalam keadaan normal semula. 2. Last. Yang ketiga, akhlak. Akidah 30%, ibadah 30%, akhlak 40%. Akhlak kita pun adalah akhlak yang orang betul. Akhlak ni besar cerita dia. Tasawuf, bab tasawuf ni saya tengok ada guru-guru kita kat luar sana yang talaki kitab kan, bab akhlak, bab tasawuf. Besar tuan-tuan dia punya perbahasan. Dia ada sifat mazmumah, dia ada sifat mahmudah, dia terpuji, tercela. Tapi saya ambil satu saja sifat dan saya relatekan dengan semua sifat yang kita nak bagi tahu bahawa kitalah orang yang bertakwa tu. Apa dia? Rupanya 30 hari Ramadan Allah dah campakkan dalam hati kita ini sifat sabar dalam diri. Kita yakin ataupun tidak kita sabar? You ke sabar Ustaz? Saya tengok ada je orang mengamuk-ngamuk kat luar. Bukan sabar tu, yang itu antaranya. Tapi yang dimaksudkan dengan sabar ini, dia boleh tahan diri dia daripada makan dan minum daripada subuh sampai maghrib. Itu sabarlah tu tuan-tuan. Daripada suatu sabar itulah dia akan munculkan sabar yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar.
Tuan-tuan, siapa yang boleh makan tiba-tiba dia dengar azan Zuhur, dia tak kira, dia nak makan juga. Aku tak kira, aku dah dengar azan dah, tapi tu azan Zuhur, tak kira, azan juga nama dia, dia makan. Ada tak? Tak ada. Pasal apa? Pasal dalam diri dia tengah ada kesabaran. Zuhur ni tak boleh makan lagi, yang boleh makan azan maghrib. Kan lagi asar kan dia dengar azan lagi, ni boleh makan azan boleh makan. Tak boleh, pasal ni waktu ni asar, belum boleh makan lagi. Yang boleh makan maghrib. Waktu ni dah ada kesabaran. Sabar tu dah ada dalam diri dia. Sabar lawan dia marah. Okey, tuan-tuan tengok saya relate kan. Sabar lawan dia marah. Dan sabar marah ni tak boleh bersatu, tak boleh bersatu dalam diri, tak boleh. Dalam hati ni tak boleh ada sabar, tak boleh ada marah. Kalau sabar dah ada dalam diri, marah tu terkeluar. Kalau marah ada dalam diri, sabar tu terkeluar. Tak ada orang yang marah-marah, dia kata, "Ustaz, saya walaupun marah, saya ni penyabar tau." Tak ada. Marah-marahlah. Penyabar selepas daripada tu. Tapi ketika mana dia sabar, marah tu tak ada. Bila marah tak ada, ni tuan-tuan buka kitab tasawuf, mana-mana kitab, marah ni antara sifat mazmumah yang awal dibincangkan. Kitab Syekh Al-Qushairi, kitab Al-Arba'un fi Usuluddin, penawar bagi hati, Al-Ghadab. Ini perbincangan awal. Sebab apa? Sebab marah ini tercabut, hilang sifat dengki. Marah ini tercabut, hilang sifat kedekut. Marah ini tercabut, hilang sifat takabur. Marah ini tercabut, hilang sifat ujub. Marah ini tercabut, hilang sifat riak. Bukti yang kita buat hari ini, yang kita buat hari inilah buktinya. Pasal apa? Kita duk kawal kemarahan kita. Kita duk kawal kemarahan dan sabar ada. Kita tak ada takabur, kita tak ada ujub, kita tak ada riak. Betul tak? Inilah sebabnya Allah jadikan bahawa Ramadan itu perfect, tiga-tiga perkara tadi. Tapi sayang, kita tak perasan pun yang kita ada kesabaran dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok kalau bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, dia tak pernah sabar macam ni tak? Sebelum bulan Ramadan, semua orang dia marah. Jam kat depan sana pun dia marah. Jangan kata orang dia marah, traffic light pun dia marah. Apa traffic light ni, time-time ni nak merah, la ilaha illallah, itu pun dia marah. Tapi dalam bulan Ramadan, orang buat apa semua dia sabar. Dan Nabi pun ajar kita, kalau ada orang nak ajak kita bergaduh, maka kata pada dia, inni saim, hari ni aku puasa, aku tak nak bergaduh. Tapi bila mana habis Ramadan 30 hari dan sabar tu dah ada pada diri kita, habis Ramadan, dia say goodbye to Ramadan. Bye Ramadan, ambil balik takwa ni, aku tak mau. Besok pagi 1 Syawal, dia jadi orang yang pemarah balik, mengamuk habis satu rumah pasal baju raya tak siap, mengamuk habis satu masjid, slipernya hilang. Ini semua tuan-tuan boleh tengok keliling kita tuan-tuan. Dan boleh jadi kitalah orang tu. Sebab apa? Sebab kita tak perasan takwa tu pernah ada dalam diri kita, sabar tu pernah ada dalam diri kita. Sebab apa dia jadi marah begitu? Sebab dia tak perasan, seolah-olahnya dia tak pernah ada pun kesabaran dalam diri dia yang Allah bagi 30 hari dalam bulan Ramadan. Maknanya dalam bulan Ramadan, kitalah yang Allah kata la'allakum tattaqun. Kum tu kamulah, la'allakum, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa selepas bulan Ramadan. Sebab kamu telah pun menjadi orang yang bertakwa dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Jadi saya harapkan bahawa hari ini kita dah tahu dah, kita dah sedar dah, kitalah orang bertakwa tu. Tahun ni kita keluar daripada bulan Ramadan, say goodbye to Ramadan, tapi takwa kita ambil dan bawalah dia berjalan 11 bulan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Jadi saya cukup sekali itu dulu. Mudah-mudahan saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sihat terus, kita kuat terus untuk istiqamah dalam amal saleh dan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hujung Ramadan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah, dan mudah-mudahan Allah himpunkan kita semula di dalam syurga firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim, kami menadah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Baik, ya,